Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua yang saya amat kasihi. Kita digemparkan dengan kenyataan Tun M yang memberi Datuk Seri Anwar Ibrahim masa. Ini berkaitan dengan kenyataan Perdana Menteri yang lalu yang mungkin menimbulkan rasa tak puas hati daripada bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Dan kita tahu hubungan mereka berdua ini bagaimana. Kita dapat lihat betapa lantangnya Tun Mahathir yang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Dan yang terhangat daripada Mahathir dan Perdana Menteri berkaitan dengan notis tuntutan Dr. Mahathir pada 17 April. Peguam Anwar menjawab notis tuntutan Dr. Mahathir 17 April. Anwar Ibrahim melantik firma guaman Thomas Philip bertindak bagi pihaknya dengan Gobind Singh Dio sebagai peguam utama. Peguam Anwar Ibrahim berkata mereka akan menjawab notis tuntutan dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad pada 17 April. Alif Benjamin Suhaimi memaklumkan perkara itu semalam kepada pasukan guaman Mahathir bahawa firmanya Thomas Philip baru-baru ini dilantik Anwar bagi tujuan ini. Artikel ini diterbitkan pada 4 April 2023, 6.30 petang. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk share dan subscribe. Dalam artikel ini daripada FMT, kami perlu mendapatkan arahan seterusnya daripada anak guam kami. Alif berkata, rakan peguam Gobind Singh Dio akan bertindak sebagai peguam utama. Dalam pada itu, peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali berkata, beliau tidak mempunyai bantahan terhadap permintaan Thomas Philip memohon lebih masa untuk menyediakan jawapan kepada notis tuntutan. Minggu lalu, Mahathir menuntut Anwar memohon maaf atas kenyataan yang dibuat pada Kongres PKR. Pada Kongres itu, Anwar mengecam Mahathir mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah Kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018, mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Jadi bagi saya ini satu kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang dikongsikan di dalam artikel ini, Anwar mengecam Mahathir mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah Kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018, mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Jadi tuan-tuan dan puan semua, tidak mungkin Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, membuat kenyataan ini tanpa ada tanpa ada sebab. Sudah pasti bersebab kenapa Perdana Menteri membuat kenyataan ini, dan pada akhirnya pada 28 Mac, Mahathir mengumumkan peguamnya menuntut Anwar menarik balik kenyataan dalam tempoh 7 hari. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ini satu isu yang panas, dan pada akhirnya setelah Tun Mahathir yang menuntut Anwar untuk memohon maaf dan memberikan masa 7 hari, akhirnya peguam Anwar jawab notis tuntutan Dr. Mahathir 17 April. Anwar Ibrahim yang melantik firma guaman Thomas Philip bertindak bagi pihaknya dengan Gobind Singh Dio sebagai peguam utama. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info padu, info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan.
Sebelum ini kita mendengar klaster Mahkamah 2.0 ataupun klaster Mahkamah baru yang dinyatakan melalui Facebook Isham Jalil, di mana ini berkaitan dengan dakwaan yang diterima oleh pemimpin Bersatu, termasuklah Presiden Bersatu sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada akhirnya Wan Saiful Wanjan dan Adam Radlan juga, kalau saya tak silap, yang juga telah dituduh menerima dan meminta rasuah. Bahkan Presiden Bersatu yang telah berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Dan seperti apa yang dinyatakan Isham Jalil, bahwa beberapa lagi pemimpin yang lain juga, termasuk Azmin Ali, akan menjadi klaster mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, hari ini pula saya rasa ini satu kejutan besar kepada Hamzah Zainuddin dan juga kepada seluruh Perikatan Nasional dan kepimpinan pembangkang. Dalam satu kenyataan mahkamah, satu keputusan mahkamah yang menggemparkan, yang luar biasa. Satu artikel dari Malaysia Kini, subsidi minyak masak anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah. Kali ini kita mendengar pula Hamzah Zainuddin. Nama Hamzah Zainuddin, tapi bukan Hamzah Zainuddin, namun anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah. Oke, sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like dan juga share serta subscribe. Dalam artikel ini dari Malaysia Kini, Muhammad Faisal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, didakwa di Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubung subsidi minyak masak. Menurut laporan The Edge, Faisal yang berumur 39 tahun didakwa bersama Azizul Abdul Halim yang berumur 55 tahun. Kedua-dua mereka adalah pengarah Rimba Merpati Sendirian Berhad, pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan yang menyalahi Seksyen 8 dalam kurungan 4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tuan-tuan dan puan, bagi saya ini satu lagi kejutan besar kepada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Seperti yang kita tahu, Hamzah Zainuddin adalah Ketua Pembangkang dan kita dapat melihat betapa lantangnya Hamzah Zainuddin yang mengkritik kerajaan yang ada pada hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel ini pula, anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah melalui 9 pertuduhan yang diterima. Hamzah yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional. Dia juga berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna semasa Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu dari Julai 2015 hingga Mei 2018. Pada akhirnya, saudara-saudara, Muhammad Faisal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang, didakwa di Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubung subsidi minyak masak. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info padu, info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih.